Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Minggu ini kita akan bincangkan berkenaan dengan Mechanical Properties of Materials. Satu topik yang sangat penting di dalam Engineering Materials kerana ia berkait rapat juga dengan beberapa subjek lain yang juga akan membincangkan tentang Mechanical Properties of Materials ni. Okey, dalam Mechanical Properties of Materials ni, dia banyak topik yang kita akan cover. Mungkin makan masa 2 minggu atau mungkin 3 minggu, tengok macam mana kita punya pace. Antara lain yang kita akan bincangkan dalam ini ialah property, contohnya strength, stiffness, resilience, hardness, toughness, fatigue dan creep. Dan paling utama sebenarnya kita nak bincang hari ini ialah berkenaan dengan strength, mungkin sedikit stiffness dan juga resilience. Okay, ini contoh relative mechanical properties of materials at room temperature. Kenyataan room temperature itu sangat penting dalam case mechanical properties ni sebab kadang-kadang tu setengah material dia boleh berubah dia punya mechanical properties berdasarkan suhu. Okay, untuk case ni kita tengok strength daripada atas tu adalah yang kuat sehinggalah ke bawah tu jadi yang lemah. So strength, glass fiber kuat, graphite fibers, sehinggalah kita tengok sampai ke bawah tu lead. Dalam konteks senarai ini, lead adalah yang paling lemah lah. We have also hardness. Hardness diamond paling tinggi sampai turun bawah sampai ke rubber. Stiffness pula, again diamond is most stiffest material di dalam list ni, dan sampai ke bawah tu ada thermoset. Jangan risau apakah yang dimaksudkan dengan strength, hardness, stiffness, kita akan bincang lebih lanjut lagi nanti. Okey, untuk mengetahui sifat-sifat ni, sebab macam saya sebut sebelum ni, dalam engineering kita tak boleh sebut sekadar okey dia lagi kuat, dia lagi lemah, kan? Dia kena beritahu secara detail dia punya value, dan setiap sifat-sifat yang kita sebut tadi tu dia ada value tersendiri. Bagaimana kita nak set sesuatu value tu adalah dengan menggunakan mechanical testing. So banyak mechanical testing yang tertera kat sini. Contohnya daripada awal, tension, compression, torsion, bending, hardness, impact test, fatigue test dan creep test. So all of these mechanical test adalah untuk menentukan setiap sifat-sifat yang kita bincangkan tadi lah. Yang paling penting sebenarnya yang first, tension test. Ini sangat banyak digunakan di dalam mechanical testing untuk melihat beberapa sifat yang akan dibincangkan lagi nanti. Okay, dalam tension test ada 5 sifat-sifat ataupun property yang kita boleh dapat hasil daripada tension test ni untuk satu-satu material. Yang first, yang paling penting ialah strength lah. So kita ada istilahnya sebagai ultimate tensile strength. Kita akan tengok nanti di dalam graf apa yang dimaksudkan dengan ultimate tensile strength. Stiffness ataupun disebut sebagai elastic modulus. Ductility, ini adalah berkenaan dengan maximum elongation. Elongation maksudnya dia sejauh mana dia boleh memanjang. And then we have also what we call as Poisson ratio dan juga work hardening. Ini mungkin pada perbincangan yang akan selanjutnya. Okay, tensile testing machine ni yang agak lama punya tensile machine, tetapi sampai sekarang dia sebenarnya tak banyak berubah lah. Walaupun ni nampak macam ada analog kan, ni analog dial. So sekarang ni kita guna yang digital. Tapi secara dasarnya dia punya tensile testing machine ni sama saja. Okay, kita ada basically yang kat bahagian ni kita ada spesimen kita kat sini tengah ni, ada movable upper crosshead. Maksudnya yang atas ni kita boleh tarik, dua-dua ni kita cengkam tensile spesimen kita. Yang atas ni boleh digerak ke atas atau ke bawah, yang bawah ni dikekal kat satu tempat saja. So daripada situ kita boleh buat testing. Okay, ini contoh tensile test specimen. So kita ada spesimen yang mana ke atas ni ada berbenang thread, bawah ni bersama. So ni thread ni adalah untuk masukkan ke dalam kita punya cengkaman, itulah ke atas dengan bawah tu supaya dia tak lari. And then daripada situ kita tarik dia. Kita tarik dia sampailah jadi berlakunya ni fracture kat sini. Paling penting dalam tensile test specimen ni adalah berkenaan dengan bentuk ni. Kita ada
satu bahagian lebar, lepas tu dia menipis ke tengah ni macam tu, dan dia melebar semula. So bahagian sini akan berlakunya fracture, akan berlakunya necking kita panggil ni, sebagai benda yang kecil macam ni kan, dan akhirnya fracture. So asalnya bentuk macam ni, dia ditarik, lama-lama dia akan menipis lah di satu bahagian sampailah menjadi fracture dekat tengah-tengah ni. Okay, original gauge length, so kita ukur daripada sini ke sini, L contohnya, and then bila kita tengok balik, bahagian titik tu dia jadi memanjang, so dia panggil LF, elongation ketika fracture. Okay, this is standard tensile testing. Untuk kes ni, dia buat dalam bentuk silinder. So kita punya spesimen tu berbentuk silinder. Ada juga spesimen yang saya sendiri pun pernah buat, dia berbentuk lepeh, kan, ada beberapa thickness lah, maybe a few millimeter thickness, tetapi bentuk sama, dia kita panggil sebagai dog bone shape, sebab dia macam dog bone lah, so called kan, ada atas ni membesar, betul dia menipis kat tengah, betul dia membesar semula kat bawah ni. Okay, tensile test berkenaan dengan test specimen preparation. In the United States, the specimen is prepared according to ASTM. Ada juga beberapa standard lain, JIS, ISO. Bukan kata in the US saja, ramailah di kalangan researcher di dunia ni menggunakan standard ASTM ni. Bermakna setiap spesimen tu dia bukan boleh suka-suka hati je buat bentuk macam tu. Ada ukuran tertentu. Yang lebar tu besar mana, yang kecil tu besar mana, yang gauge length tu besar mana, tu dah ada dalam ASTM standard ni. The specimen is mounted between the grips of the tensile test machine. So bahagian cengkaman atas bawah tu dipanggil sebagai grip, dan dia akan menyebabkan benda tu tak lari ke mana lah kan, bila kita tarik dia jadi memanjang. The specimen are tested in different rates of deformation. So different rate ni dalam arti kata lain, kita tarik dia macam mana, sama ada agak laju ataupun agak lambat, itu akan menentukan jugalah, kita akan menentukan bagaimana reaction material tersebut. Okey, di dalam tensile test, anda kena tahu kita ada istilah sebagai engineering stress dengan engineering strain. Akan ada lagi satu istilah kita panggil sebagai true stress and true strain. Kita akan tengok perbezaannya nanti. Kita tengok first dulu berkenaan dengan engineering stress, which is sigma. Sigma ni ialah average uniaxial tensile force P divided by original cross-sectional area A0. So dia punya formula dia senang je, sigma is equal to P over A0. So macam apa yang dimaksudkan dalam konteks ni, apabila satu-satu spesimen tu kita ada katakanlah panjang spesimen macam ni, L0 ni, kita punya original area ialah A0 tu bentuk bulat. Kalau kita tengok dari atas lah kan, so dia bentuk bulat macam ni. Apa yang kita buat, kita grip dalam mesin, dan kita tarik dia slow-slow kan, berdasarkan sejauh mana rate of deformation yang kita bincang tadi kan. Kita nak tarik dia berapa milimeter per minit, tu kita boleh tetapkan. Jadi berdasarkan tu, mesin tu faham dalam 1 minit aku kena tarik material ni sebanyak beberapa milimeter. Disebabkan itu, P kita ni akan berubah. A0 kita tak akan berubah, tapi P kita akan berubah, menyebabkan kita punya sigma akan sentiasa berubah lah mengikut masa. Okay. Next ialah berkenaan dengan engineering strain, E. Okay. E ni ialah ratio of change of length divided by the original length due to an applied force. So, apa yang dimaksudkan dalam konteks ni, kita ada original length L0. Bila kita tarik kan, untuk setiap tarikan yang seterusnya, kita akan dapati L ni akan berubah kan. Jadi setiap yang L yang berubah ni, dia take note dalam kita punya mesin, dia akan take note berapa perubahan kepada L ni, dan daripada situ kita tahu dah awal-awal kita punya L0 ni, kita boleh kira kita punya E ni, engineering strain. Okay, so E is equal to perubahan kan, ratio of change of length. Perubahan ni lah L, katakanlah contoh ni 10 kan, asalnya adalah 10 ni 5, so 10
tolak 5 bahagi 5. Tu adalah kita punya engineering strain. Atau cara lain kita tulis sebagai inilah, delta change of L over L naught. Okay, dalam measurement tensile tension test ni, kita panggil sebagai load dan extension. So extension ni berdasarkan berapa perubahan kepada L tu dan juga P, kan, load kita. Nampak pelik macam ni, dia memang akan jadi asalnya naik, lepas tu lama-lama dia menurun. There's a reason for this. Dan engineering stress, engineering strain akan lazimnya dia akan menunjukkan trend begini, naik dan dia menurun. Tetapi dalam perbincangan tension test ni, kita selalu convert daripada load ni dan juga extension, kita tukar kepada stress dengan strain. Bentuk graf dia akan jadi sama juga macam ni, kan. Tetapi in terms of mechanical properties, lebih mudah untuk kita cari dia punya mechanical properties menggunakan stress strain curve. Kita panggil curve lah, bentuk curve selalu macam ni lah, kan. Ni adalah di mana dia fracture. Ni sekarang dot-dot ni menunjukkan bagaimana dia fracture lah. Okay, nanti kita akan tengok lebih lanjut. Mechanical properties of tensile test ni kita boleh dapat banyak. Contohnya 6 ni lah, kan. Elastic modulus or Young's modulus. We go one by one lah apa benda maksud step satu ni, kan. Yield strength, which is 0.2% offset. Ni pun saya akan bincangkan. Ultimate tensile strength, ini yang tensile strength paling tinggi. Uniform elongation, total strain before necking, elongation at fracture, dan juga reduction in area. Okay, so patah balik pada graf kita tadi, kita ada stress, kita ada strain. Ini kita dah dapat graf ni, kita convert daripada load dan juga elongation. And remember, load adalah macam mana kita boleh dapat stress ni ialah apabila kita letaklah load kat sini, load over E naught tadi, kan. Strain pula kita dapat melalui L yang terbaru tolak dengan L asal bahagi dengan L asal. Okey, kita katakanlah kita dapat satu graf ni bentuk macam ni lah. Kita panggil stress strain curve bentuk macam ni. Okey. So awal start macam ni, lepas dia naik secara malar, konsisten, and then dia melengkung macam tu, dan akhir sekali kita panggil fracture. Di sini adalah di mana berlakunya material tu fracture lah. Okay. So sebelum berlakunya fracture ni, kita panggil sebagai necking. Necking ni adalah di mana material tu nampak ada mengecil lah dekat bahagian tengah tu. Dia mengecil sampai satu tahap dia akan fracture. Tengok pada keadaan material, setengah material memang boleh nampak dengan jelas. Setengah material dia terus fracture dekat bahagian atas ni. Ni contoh material yang ada necking lah. Naik, lepas tu dia patah. Okay. Sebelum area necking ni, bahagian tengah ni, kan, kita tengok yang bahagian top sekali ni, start daripada top sampailah ke fracture ni, kita panggil necking. Sebelum tu kita panggil sebagai uniform elongation. So kita akan nampak elongation dia sentiasa naik secara uniform sampai satu tahap. Necking ni hanya sebahagian tertentu sahaja akan ada necking ni. Bermakna bukan the whole material dia elongate. Dia elongate bahagian tengah tu saja. And that's why kita panggil sini necking. And that's why sini kita panggil uniform elongation. Ni keseluruhan material tu memanjang. Okay. Bahagian paling atas ni kita panggil sebagai ultimate tensile strength atau UTS. So ini selalunya kita sebut sebagai inilah tensile strength satu material. Bahagian yang tertinggi di dalam engineering stress dan engineering strain, ataupun nilai yang tertinggi engineering stress, engineering strain tu adalah digelar sebagai ultimate tensile strength. Ini yang paling penting lah, antara paling penting dalam kita punya graf ni. Ada lagi satu istilahnya sebagai yield strength. Yield strength ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai yield strength lah. Okay, so ada dua lah strength yang selalu kita bincangkan di dalam mechanical property in terms of stress strain ni, UTS dengan YS, yield strength.
Okay. Dia ambil daripada nilai stres kan, tetapi dia adalah juga dipanggil sebagai strength lah. Okey, bagaimana kita ambil yield stress dekat sini? Ia adalah berdasarkan offset ni. Offset ni kita panggil sebagai 0.2% offset. Macam mana boleh dapat nilai ni? Okay, kita ambil pembaris, kita lalukan bahagian ni. Bahagian yang dia punya curve dia konsisten. Kita ambil bahagian tu, and then kita anjakkan dia sebanyak 0.2% daripada nilai keseluruhan ni. Daripada sini sampai ke sini, kita ambil 0.2% daripada nilai tu, kita anjak ke depan. Okay, dan kita tarik, kita buat dot sampai satu bahagian tu. So sebenarnya bahagian ni dia dah mula nampak start curve kan. Tapi ini adalah satu kaedah yang dipersetujui ramai lah. Persetujui ramai oleh mechanical property researchers. Dia kata yield stress ni adalah bahagian yang 0.2% offset ni. Kat bahagian ni. Dia bukan kita ambil mana-mana. Antara lain sebabnya kita susah nak pinpoint kat mana kat bahagian ni yang kita boleh kata yield stress. Dan kadang-kadang tu jelas. Tapi kadang-kadang tu macam ni lah. Kan dia bengkok elok sikit-sikit kan. So susah nak maklumkan kat mana. Okay, senang cerita, kita anjakkan dia sikit 0.2% ke sini, menyebabkan any nilai kat sini tu kita anggap sebagai yield stress kita. Okay. So ini adalah starting point that stress and strain are no longer proportional. Baik. Young's modulus tu apa benda pula? Young's modulus ni ialah the ratio of stress to strain in the elastic region is the modulus of elasticity or Young's modulus. Dia ada dua nama, modulus of elasticity ataupun Young's modulus. Dia punya simbol adalah E. This is to measure the material's stiffness. So macam mana nak tahu? Okay, macam mana apa dia punya Young's modulus formula? Ialah stress over strain. Tu je. Ni sigma over E tadi. Kan? So E besar ialah stress over strain, which is F ataupun P over A bahagi dengan change in L over L. So ini adalah kita punya Young's modulus. Is the linear relationship, also known as Hooke's law. Ini sebenarnya kita belajar dalam physics. Kan? Macam saya sebut tadi, kalau kita tengok graf tadi, kita ada line, proportional line, dan kita buat curve. Kan? So yang bahagian proportional line ni, kan? Proportional line ni adalah kita punya Young's modulus. Macam mana nak kira? Basically, inilah. Kita menggunakan stress, kan? Daripada kosong ni, boleh kita tarik lah stress punya difference dengan strain punya difference ni, kita boleh dapat nilai dia. This one is quoted in gigapascal. Then we also have Poisson's ratio. So Poisson's ratio ni ialah strain of the lateral direction over strain of the longitudinal direction. So apa benda dua ni, lateral dengan longitudinal ni, saya mudah ingat ialah apabila sebab dalam nilai longitudinal kita ada long istilahnya kan. So kalau ni contoh material kita kan, L yang asalnya adalah panjangnya adalah L, kita tarik dia sampai dia memanjang. Ini contoh sajalah kan, walaupun sebenarnya tak adalah nampak secara obvious sebegini rupa kan, tapi kita nak bagi nampak dengan mudah. Daripada nilai L asal dia tarik sehingga menjadi melonjong ke atas macam tu kan. So dia sebagai melonjong ke atas ni adalah kita punya longitudinal. Ni adalah kita punya longitudinal. Okay. Sebabkan material ni kita tak tambah apa-apa pada material tersebut, bermakna kalau anda kata dia material telah melonjong ke atas, bahagian tepi ni akan mengecil. Kan? Daripada asal, jaraknya daripada sini ke sini, dia akan mengecil kepada sini. Kan? Di dash pula.
Sebab kan material tak berubah, kita tak tambah apa-apa, kita tak kurangkan dia apa-apa kan. So bila bahagian atas ni menonjol, dia akan mengecil kat bahagian sini, this part, menyebabkan dia punya nilai D ni berkurang lah kan. So ni kita panggil sebagai lateral. Yang D ni kita istilahkan sebagai lateral. Okay, strain kepada longitudinal strain ialah L dash, yang L yang baru kan, yang panjang, minus L over L. Strain kepada lateral pula ialah D dash ni tolak D asal over D. So Poisson's ratio ni ialah dua benda ni kita ada negatif kat depan dia. Sebab apa? Yang ini ni akan jadi negatif kan. Jadi bila pun negatif kat sini, dia akan jadi positif value lah kat sini kan, positive value. This is a positive. This is a positive value. So untuk secara kasarnya, metal ialah dalam 0.3 of Poisson's ratio, ataupun ideal dia ataupun upper limit satu bahan tu ialah 0.5. Ini ideal lah, tapi metal dalam lebih kurang lingkungan 0.3 Baik, kita tengok pula ductility. Ductility is the extent of plastic deformation that the material undergoes before fracture. So bagi plastic deformation, macam kita sebut, dia adalah permanent deformation. Jadi kita nak tengok sejauh mana dia boleh memanjang tu kan. So there are two common measurements. Satunya kita tengok dari segi kepanjangan dia tu, elongation dari sudut L fracture, kepanjangan ketika material tu fracture, dia dah mula pecah lah kan, atau ditolak dengan L naught, L asal over L naught. Ini satu cara untuk kita tengok ductility. Lagi satu ialah reduction of area. So area waktu fracture tu, kadang-kadang bila ada necking ke apa ke, contohnya kita tengok dekat bahagian fracture tu berapa dia punya area, tolak dengan area asal A naught over A naught kan. So in this context, sebab area asal tu adalah lagi kecil, kita ubah negatif kat depan dia supaya dia punya reduction of area kat sini ni, dia punya nilai adalah positif. So example of a chalk, the ductility of a chalk is 0. Sebab apa 0? Tahu-tahu dia boleh patah. Kita pegang dia, kita cengkam dia, kita tarik, satu part dia akan patah terus. Sebab it's a very brittle material. Dan reduction of area pun tak nampak kan. Sebab dia tak ada beza pun dua ni kan. Tolak-tolak ni jadi kosong, menyebabkan semua ni jadi kosong lah. But chewing gum stretches and necks before it fails. So kalau ada kata chewing gum kita buat dalam bentuk tu, kita tarik, memang dia akan memanjang, sangat panjang lah kan. So dia punya elongation dia ataupun ductility dia sangat tinggi lah. Okay, now we take a look at mechanical properties of various materials at room temperature. Again, kita kena sebutlah room temperature sebab suhu memainkan peranan jugalah dalam setengah mechanical properties. Okay, kita ada contoh sini aluminium, copper, lead, magnesium dan sebagainya, dan dia punya mechanical properties. E ialah kita punya Young's modulus, and modulus of elasticity, that's why kita guna E. Y ialah yield strength, which is yang bahagian apabila proportional change tu dia jadi membengkok kan, kita tengok dalam curve tu. Dan UTS ni adalah ultimate tensile strength, dan akhir sekali elongation in millimeter or in terms of percentage. So kita ada aluminium. Aluminium ni, semua ni kita tunjuk dalam bentuk range sebabnya memang dalam aluminium sendiri ada beberapa kelas ataupun beberapa alloy yang berbeza. Ada 1 series, 2 series, 5 series, 6 series dan sebagainya. Itu kan yang kita akan bincangkan selepas ni, dan kenapa dia ada berbeza sikit lah. Tetapi that's why kita ada ubur range ni. Sebab setiap alloy tu berbeza lah dia punya range antara Young's modulus, yield strength dan sebagainya. Okay, ni contoh lain. Sama juga yang bahagian atas kan. So basically ceramic boleh tahu dia punya elastic modulus,
modulus of elasticity dia dan sebagainya. Ini kita boleh tengok nantilah. Baik, kita tengok pula true stress dengan true strain. True strain dan true stress ni berbeza dengan engineering stress dengan engineering strain. So what's the difference? Untuk true stress, it's the average uniaxial force divided by instantaneous cross-sectional area. Apa yang dimaksudkan sini? Uniaxial ni saya lupa nak sebut tadi. Dia bermaksud kita tarik dalam satu direction saja, kan? Up and down lah, kan? Kalau tengok dari segi mesin tu, kita tarik bahagian y direction divided by instantaneous cross-sectional area. Ini yang perbezaan dia. So sigma true is equal to force over AI. So AI ni ialah berdasarkan area semasa. Dia berbeza dengan true engineering stress, di mana kita ukur A0, kan, area yang asal, dan kita bahagikan semua force yang baru berdasarkan A0 yang asal, kan. Ini sebenarnya lebih mudah lah, kan. Kalau anda kata kita buat apa eksperimen, kita dah tahu A asal, kita just tahu dia punya force, perbuahan force tu kita bahagi dengan A0 saja. Tapi in terms of true stress, kita kena consider A instantaneous. Maksudnya setiap perubahan pada A, kita take note juga. Kita tengok juga setiap perubahan pada F, kita ataupun P, dan kita punya load, kita take note juga, dan kita bahagikan dua-dua ni. That's how we get true stress. True strain pula, dia punya formula macam ni. Basically, kita punya epsilon true ni ialah natural log A0 over A instantaneous. Sama juga, so A0 kita asal dia, kita bahagikan dengan instantaneous. So any change in the instantaneous area akan menyebabkan kita punya true strain berubah juga. Okay, perbezaan dua ni, kalau anda kata kita tengok engineering stress strain, kita akan dapati curve dia, contoh macam ni lah, dia naik. Kita akan dapat satu nilai, kita panggil sebagai ultimate tensile strength tadi, dan dia akan menurun, dan akan berlakunya necking, dan akhirnya fracture kat sini. Untuk true stress, kita akan dapati the same material, kalau kita buat pengiraan macam tadi kan, dia akan makin lama makin naik. Naik, sampailah dia fracture. So true stress and true strain are based upon instantaneous cross-sectional area and length. True stress is always greater than engineering stress. Itu yang point penting. Dia akan naik lebih daripada engineering stress, engineering strain punya curve. Dia tak ada menurun, dia akan sentiasa naik. Tetapi di dalam kita punya calculation yang saya sebut tadi, yang penting ialah antara lain ultimate tensile strength, kan. So when you talk about ultimate tensile strength, kita menggunakan engineering stress, engineering strain, dan bukan true stress, true strain. Okay, true strain pula logarithmic strain ni, contohnya lah kita nak tengok perbezaan lah antara engineering strain dengan true strain. Contoh, specimen of 50 mm in height is compressed. Kita compress dia, kita cuba pendekkan dia, and flattens to a final height of 0. Ni memang very difficult to achieve lah, tapi contoh lah kan, kita bagi contoh saja untuk tengok dari segi calculation dia. Kalau lah ideally kita boleh buat macam ni, kan, daripada asalnya 50, tapi kita boleh jadikan dia kosong, kan, terus ke bawah tu. Apa akan terjadi pada engineering strain dia? L tolak L yang barulah, kan, which is 0 tolak dengan L asal 50 bahagi dengan L asal, kita akan dapat negatif 50 bahagi 50 mm, kita akan dapat negatif 1. Kan? Berbeza dengan epsilon true ni, true strain, logarithmic instantaneous L, which is Li, ini adalah kosong, bahagi dengan dengan original length, which is 50 mm kat sini, kita akan dapat nilai adalah infinity. So
bezanya engineering strain which is E ni, kita boleh ada nilai dalam kes ni in terms of true strain kita akan dapat sampai ke infinity. Okay, the construction of true stress and true strain curve. Macam mana kita nak buat true stress, true strain curve ni? The true properties are calculated from engineering properties. So sebenarnya kalau nak kata kita ada nilai strain, engineering strain, kita boleh bagi epsilon dia dengan kita punya sigma dia. Untuk ni the ln natural log 1 tambah E. Kalau yang sigma ni S dalam kurungan 1 tambah E. The true stress strain curve is useful only up to ultimate load when necking is initiated. After the onset of necking, the length changes are localized in the neck, so the nominal strain E, which involves a measurement using the entire gauge length, cannot be used to calculate this true strain. So kita kena ingat, walaupun kita nak calculate true strain ke, kita nak calculate true engineering strain ke, kita ada necking kan. Material tu dia tak kira lah kita nak measure engineering strain ke, true strain ke, dia end up akan ada necking lah satu point. So katakanlah kita ada bentuk macam ni. Ini adalah kita punya engineering lah kan. Engineering stress, engineering strain. Ada lagi satu. Kita punya naik ke atas ni kan. Ada bentuk macam ni. Ini kita punya true strain, true stress. Satu tahap kan kita kata kat sini bahagian ini akan berlakunya necking kan. So kita buat this dash ni. Ni adalah nilai yang kita boleh percaya untuk true stress, true strain. Lepas daripada ni dah bahagian necking dah kan. So only useful up to ultimate load when necking is initiated kan. So sampai sini sahaja kita punya true stress, true strain punya curve yang kita boleh rely on lah. Okay. Necking corrections. So beyond maximum load, the true strain should be based on actual area or diameter measurements. And beyond maximum load, the true stress should be determined from actual measurements of load and cross-sectional area. So kalau kita nak kira juga bahagian lepas bahagian startnya necking kepada material tu, kita kena buat correction kat sini lah kan, based on actual area or diameter of measurements to true strain, and then true stress pula kena based on actual measurements of load and cross-sectional area. Ini kita tak akan bincangkan detail lah dalam course kita ni. Tapi basically kalau katakanlah kita punya stress strain, kita dah ada kita punya UTS kat sini kan, and then dia berlaku necking. Contohnya ini kita dapati kat sini berlakunya kita punya necking, dan juga ni adalah kalau dalam kita punya engineering stress strain, ni adalah kita punya UTS. Kita mungkin akan dapat bila buat calculation, kita akan dapat benda tu naik sampai ke sini. Ni adalah kita punya fracture kan. Sorry salah pun jadi jenis, tak tahu apa fracture kan. So ini tak betul lah kan. Jadi kita kena buat calculation macam correction macam saya sebut tadi. Bermakna apabila buat correction, kita akan dapati dia sebenarnya lagi rendah kat sini, corrected for necking ni kan. So this is one thing yang you have to take note. Tapi kita takkan sentuh lebih lanjut lah in terms of this course. Okay, here's an example of true stress, true strain yang telah dikira lah kan. Untuk contohnya 1100 ni adalah aluminium, 6061O ni adalah aluminium juga. Ni adalah jenis-jenis type of alloys dalam aluminium. So boleh nampak naik, tu dia straight, naik straight kan. Naik ada curve sikit, betul naik straight. So all of this has been corrected also lepas daripada necking tu. Boleh tengoklah dalam graf ni ya. Okay, temperature effect on stress strain curves. Increasing temperature affects stress strain curve. Bagaimana? Ialah dengan cara, ada beberapa cara kan. Bila kita bagi temperature yang lagi tinggi ataupun lagi rendah, especially kalau kita tinggikan dah kan, kita heat the material up, it will raise ductility and toughness.
lower your stress and the modulus of elasticity, lower the ultimate tensile strength, lower the toughness area under the curve of material. So toughness pula kita tak bincang sebelum ni, tapi basically kalau anda kata kita ada curve ni kan, area under the curve ni kan, kita buat pengiraan dia adalah kita punya toughness. Okay, so ni contoh bila kita buat increasing temperature. Bila asalnya ada macam ni, naik atas ni kan, when you increase in temperature, makin lama dia makin landai. Sampai satu tahap tertentu dia ni sampai ke sini kan. Bermakna daripada asal dia punya strain dia pendek macam ni je, dia boleh strain dia tinggi. Ini adalah indication bahawa kita punya ductility dia increase kan, sebab ada innovation. Ductility ni cerita tentang sama ada dia kenyal ke tak. So ni dah mula kenyal lah kan, dia boleh memanjang macam ni. Tetapi dia punya ultimate tensile strength dia jadi rendah. So asalnya ni yang jadi bentuk dia naik, dia yield kan, dia ada yield strength, lepas tu dia fracture. Bermakna kat sini adalah kita punya fracture point as well as our UTS, ultimate tensile strength. Tu saya sebut kadang-kadang tu dia berbentuk macam tu. Dia boleh jadi necking, lepas tu dia fracture, ataupun tak berapa necking sangat. In this case, bila UTS dia adalah sama dengan fracture point, dia tak ada necking lah maksudnya. Terus dia patah kan. Contoh material macam ni steel lah. Steel dia sangat keras, so dia punya ductility dia kurang sikit. So at one point dia akan patah terus, and that is your UTS. Okay, untuk katakanlah yang terpanjang ni, bila kita increase temperature, kita akan dapati ni adalah kita punya UTS dia kan. UTS dah berubah jadi makin rendah kan, kat sini. Tetapi bila dah ada ductility, kita ada kekenyalan, that's why kita ada ni necking ni, daripada sini ke sini kan, daripada this point to this point is our necking region kan. So nampaklah kan, dia ada asal ni material yang sama just kita tukar temperature saja menyebabkan benda tu ada ductility pula. So dia ada give and take lah kan. Tensile dia UTS dia tinggi tapi tak ada ductility, tapi bila kita increase temperature dia boleh dapat ductility tu tapi dia punya UTS dia makin rendah. We look at the engineering application dah in order to determine whether we want to use some material at a higher temperature or not. Now we look at a term called rate of deformation. So rate of deformation is defined as the speed at which tension test is being carried in unit of meter over second. So bila kita tengok contoh range of strain and deformation rate in the manufacturing process, kita dapati dia ada perbezaan lah. Kalau kita buat cold working, macam contohnya forging, rolling, ni kamu akan belajar dalam satu topik yang nama dia manufacturing process. So ni adalah proses-proses yang berada di kilang pemprosesan lah. Forging, machining dan sebagainya itu, you can see the differences in when you have two strain around 0.1 to 0.5, deformation rate dia boleh range dalam 0.1 to 100. So basically kalau kita deformation rate ni basically kalau kita buat macam tensile test machine tu kan, kita buat tensile test tu, kita tarik dia berapa meter dia bergerak per saat kan. So itu adalah kita punya deformation rate. So in case of cold working dan sebagainya tu, dia punya deformation rate dia agak tinggi lah. Okay, so basically anda cuba try this. Okay, one is calculate the engineering stress in SI unit, yang unit yang selalu kita gunakan, on a 2 cm diameter rod that is subjected to a load of 1,300 kg. Itu yang pertama. Yang kedua, calculate the engineering stress in SI unit on a bar of 15 cm long and having a cross section of 4.25 kali 12 mm, ni dalam bentuk rectangle, that is subjected to a load of 5,000 kg. Cuba ni dulu. Problem ni pula, if the original gauge length of a round 15 mm tensile bar is
50 mm and the final gauge length is 65 and the final diameter is 7 mm. Determine the elongation and the ductility index ataupun reduction in area in terms of percentage. Okay, another question, ini dalam bentuk inches. 0.5 inch diameter round sample of a 1030 carbon steel is pulled to failure in a tensile testing machine. The diameter of the sample was 0.343 inches at the fracture surface. Calculate the percent of reduction in area sample. So you can try to do this as well. And as for assignment, so this is the first assignment you will have to do. First, explain about tensile test, what can be understood from tensile test ni. Define engineering stress and strain with true stress and true strain. Define ductility, give examples of metals that have good ductility, and distinguish between elastic and plastic deformation. Okay. Finally, number 5 ni, the following engineering stress strain data was obtained for a 0.2 carbon plane carbon steel. So, you have to plot the engineering stress strain curve menggunakan data-data yang tertera kat sini. Plot the true stress strain curve, determine the ultimate tensile strength of the alloy, and determine the percent elongation of fracture. Okay, so you have to look at this engineering stress, engineering strain, ada daripada kosong ni sampailah ke nilai ni. Ni engineering strain ni pula daripada kosong sampailah ke fracture ni. And try to plot this graph berdasarkan nilai-nilai yang diberikan ni. Okay, dan tutorial kita akan bincangkan distinguish between engineering stress and stress, engineering stress and true stress, and what is the reason that the yield strength is defined as 0.2% of set strength. Okay, terima kasih. Kita sambung pada yang seterusnya.